Bismillahirrahmanirrahim. Hadis atau khabar mutawatir ini merupakan hadis yang utama yang diambil sebagai sumber hukum dalam ibadah ataupun perkara-perkara akidah. Jadi kekuatan hadis ni sedikit bawah daripada Al-Quranul Karim, ya. Baik. Jadi sebagaimana yang lepas saya dah tunjukkan tentang pembahagian sunnah ataupun hadis, ya. Jadi pembahagian khabar atau sunnah ini terbahagi pada dua, iaitu khabar mutawatir atau hadis mutawatir. Yang kedua dikira sebagai hadis ahad, ya. Jadi hadis mutawatir ini dia ada dua pecahannya atau pembahagiannya, iaitu al-mutawatir lafzi dan mutawatir ma'nawi. Manakala hadis ahad dia tidak mencapai syarat hadis mutawatir, terbahagi kepada tiga, iaitu hadis masyhur, hadis aziz dan hadis gharib, ya. Dan hadis gharib pula terbahagi pada dua, iaitu gharib mutlak dan gharib an-nasabi. Dan hadis ahad ni pula dibahagi pada dua, iaitu hadis yang dikira atau yang diterima dalam pembahasan ilmu hadis ni sebagai hadis makbul, manakala hadis yang ditolak dikira sebagai hadis mardud. Okey. Jadi hadis makbul terbagi pada dua, iaitu sahih dan hasan. Sahih terbagi pada dua, hasan li zatihi dan hasan li ghairihi. Sahih terbagi pada dua, sahih li zatihi dan sahih li ghairihi. Manakala hasan terbagi pada dua, iaitu hasan li zatihi dan hasan li ghairihi. Ini gambaran umum berkaitan dengan khabar ataupun hadis, ya. Jadi pagi ini kita fokus kepada hadis mutawatir, ya. Okey, sebelum tu jelas tak? Jelas, ya? Boleh? Jelas tak? Jelas. Okey. Baik, kita teruskan pada hadis mutawatir. Ta'rif hadis mutawatir dari sudut bahasa, ismul fa'il ataupun nama atau kata nama lah. Kata kerja. Fa'il, orang yang bekerja tu. Mushtaqun min at-tawatiru. Kata asalnya daripada perkataan at-tawatiru. At-tawatiru bermaksud at-tatabi'u. At-tatabi'u ni maksudnya yang mengikuti, ya. Taqul, kamu katakan, ni contoh, tawatul matar, berurutan atau berturutan hujan itu turun, tawatur matar, ya. Au tatabi'u nuzulahu, atau berturutan turunnya hujan itu. Itu dari sudut bahasa dari kalimah at-tawatiru, bermaksud at-tatabi'u. Dari sudut istilah pula, ma rawahu al-'adul katsirun tuhilul 'adati tu'ahum alal kadzabi. Sesuatu yang diriwayatkannya dengan bilangan yang ramai, mustahil secara adatnya mereka ini bekerjasama untuk melakukan dusta atau penipuan. Itu dari sudut istilah hadis mutawatir. Maksudnya, hadis tawatir ini diriwayatkan oleh ramai rawi dan mustahil bagi setiap rawi itu bekerjasama, berittifaq untuk melakukan pendustaan terhadap hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Syarah ta'rif, kita lihat penerangan bagi ta'rif. Makna at-ta'rif. Anna mutawatira huwa al-hadis aw khabar alladhi yarwihi في كل طبقة من طبقات سنده رواة كثيرون يحكم عقل العادة باستحالة أن يكون أولئك الرواة قد اتفقوا على اختلاق هذا الخبر. Maksudnya bahawa hadis mutawatir itu ialah hadis ataupun khabar yang diriwayatkannya dalam setiap tingkatan daripada tingkatan-tingkatan sanadnya rawi yang ramai. Dihukum secara akal, secara adat kebiasaannya mustahil untuk menjadikan mereka itu, iaitu rawi-rawi itu, bersepakat untuk membuat penipuan dalam khabar ini. Itu syarah bagi ta'rif tadi. Maksudnya dalam setiap tabaqat ataupun setiap tingkatan rawi, contohnya
sahabat ramai, tingkatan tabi'in ramai, tingkatan tabi'in ramai, dan seterusnya lah ke bawah, ya. Jadi semua ramai rawi-rawi hadisnya itu, dan mustahil bagi mereka ni berittifaq ataupun bersepakat untuk menipu ataupun menukar hadis-hadis Nabi SAW. Baik, syarat ini syarat ta'arif, ya. Setakat ni nak tanya berkaitan dengan ta'arif atau definisi hadis mutawatir. Ada nak tanya soalan? Ada? Tak ada? Tak ada, Ustaz. Okey, faham ya? Tajuk kita hari ni hadis mutawatir saja. Lepas habis ni kita berhentilah. Baik, ta'arifuhu. Dalam pandangan kitab yang lain, ya. Saya ambil satu lagi pandangan kitab yang lain. Ta'arif mutawatir huwa ma rawahul jama'atu ghairil mahsurah bi'adadi fi kulli tabaqatin min tabaqatihi. Iaitu sesuatu yang diriwayatkannya dalam kumpulan, satu kumpulan jamaah, satu kumpulan ghair mahsurah, yang tidak dapat dihitung bi'adadi, bilangannya. Ramailah maksudnya, ya. Dalam setiap tabaqat daripada tabaqat-tabaqatnya, dalam setiap tingkatan daripada tingkatan-tingkatannya. Tuhilul 'adati tuwata'ahum au tawafuqahum ala kadhibi. Jadi mustahil secara adatnya mereka ini bekerjasama ataupun bersepakat untuk melakukan pendustaan. Wa yakunu mustanidahum al-his, dan jadikan sanad itu al-his. Al-his ni maksudnya yang lepas kita dah belajar apa dikatakan yang dikatakan sama ala syekh atau qiraat ala syekh tu, ya, apa istilah itu, ya. Jadi al-hissi maksudnya ada perkataan sami'atu, ya, ada perkataan aku telah mendengar, itulah, ataupun syahid tu, aku telah melihat, ya. Itu mana kata al-hissi ni. Jadi hadis mutawatir ni syaratnya sahabat tu melihat Rasulullah SAW dan mendengar Rasulullah SAW. Begitu juga tabi'in mendengar daripada para sahabat atau melihat daripada para sahabat. Begitu juga dengan tabi'in melihat dan mendengar daripada perkara daripada tabi'in. Ini syarat mutawatir. Baik. Kita pergi pada syurutuhu, syarat mutawatir. Kalau tak ada 4 syarat ni, maka hadis ni bukanlah hadis mutawatir. Dia akan jatuh pada hadis ahad, ya, ataupun hadis-hadis yang lain. Yatabayyanu min syahr ta'rif. Telah dijelaskan daripada penjelasan ta'rif tadi. Annal tawatira la yatahaqqaqu fil khabar illa bi syurutin arba'atin. Fahiya. Jadi hadis mutawatir ini tidak berhak dijadikan satu hadis mutawatir kecuali dengan syarat yang 4. Apa dia? Yang pertama, alif, ayyarwihu adad kasirun. Diriwayatkan dalam bilangan yang ramai, mesti ramai, ya. Nanti kita bincanglah berapa ramai itu. Wa qad ikhtalafa fi aqall kasrati 'ala al-aqwal al-mukhtar anhu 10 ashkhas. Sesungguhnya ulama berselisih pandangan berkaitan dengan bilangan yang minimum dalam dikatakan adul kasir ni. Bilangan ramai ni berapa yang minimumnya, ya. Dalam beberapa pandangan, dan dipilih pandangan yang tepat ialah minimum ialah 10 orang. Ya, maksudnya hadis itu mesti diriwayatkan atas 10 orang, ya, 10 orang dan ke atas. Kalau 3 orang tidak dinamakan hadis mutawatir, ya. Kalau 9 orang tidak dinamakan mutawatir. Itulah ini pandangan ulama berkaitan dengan bilangan. Yang kedua, anna tujadu hadhil kasrati fi jami' tabaqat sanad. Terdapat dalam bilangan yang ramai ini dalam semua tabaqat sanad. Ya, maksudnya kalau misalnya kata para sahabat 10 orang yang riwayatkan hadis ni, tabi'in pun mesti 10 orang, tabi'in mesti 10 orang, muhaddis yang bawah pun mesti 10 orang. Itulah kaedahnya. Mesti lebih daripada 10 dan ke atas. Baru dikatakan hadis mutawatir. Itu syarat yang kedua. Syarat yang ketiga, antahilla adah tawatuhum alal kadhibi. Mustahil secara adatnya mereka ini bekerjasama dalam untuk mendustakan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini
Ada satu ilmu lain dipanggil ilmu jarah wa ta'dil untuk menentukan perawi hadis ni, sifat-sifat mereka, keadaan mereka, keadilan mereka dan thiqah mereka. Ya. Jadi kalau kata tersenarai dalam kitab tu, maka mereka itu dikatakan sebagai adil dan mustahil mereka ini untuk mendustakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Syarat yang keempat, ayyakuna mustanidun khabaruhum al-hiss. Menjadikan yang disandarkan hadis mereka itu mesti al-hiss. Hiss maksudnya benda yang nampak, yang dapat dipegang, dirasa pada waktu diriwayatkan hadis tu. Contohnya bila mereka katakan sami'na. Bila kata sami'na, kami telah mendengar. Maksudnya perkara yang berlaku pada ketika itu ialah liqa' lah. Ada pertemuan di mana syekh meriwayatkan hadis tu dan murid mendengar contohnya. Ataupun murid membacakan di hadapan syekh dalam keadaan murid pun mendengar komen daripada syekh tersebut. Aw ra'ayna, ataupun kami telah melihat. Aw lamasna, kami telah pegang. Ataupun apalah. Amma in kana mustanad khabaruhum al-aqal. Jika perkhabaran mereka itu disandarkan secara akal sahaja, tidak secara jelas, tidak secara pertemuan, tidak ada kalimah ra'ayna, lamasna, atau sami'na. Contohnya, kalau qaul bil hudus alam. Contohnya pandangan kata hadis alam ini sifatnya baru. Itu saja. Fala yusamma khabar hina izin mutawatiran. Maka tidak dinamakan pada ketika itu hadis itu mutawatir. Sebab apa? Cuma pandangan akal saja. Tidak ada panca indera yang melihat pada ketika itu. Contohnya perkataan sami'na atau ra'ayna atau lamasna. Ini syarat yang keempat. Jadi syarat ni ketat ni. Ada 4 syarat menentukan hadis tu hadis mutawatir. Kalau tak ada 4 ni, maka dia bukanlah hadis mutawatir. Bila nanti ditanya apa syaratnya, ni mesti ada 4 ni. Tak boleh hilang salah satu. Okey. Baik, ini ada sedikit nombor 2 ni. Jim ni, nombor 2 ni. Maksudnya, bagaimana katakan mustahil secara adat mereka ini bekerjasama dalam pendustakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nombor 2 ni. Baik. Wa dzalika bi an yakunu min bilad mukhtalifah. Itu maksudnya keadaan mereka itu dalam negara yang pelbagai. Ada daripada Mesir, ada daripada Iraq, ada daripada Yaman. Mereka semua sepakat. Tak ada nak mendustakan Nabi. Walaupun negara itu berbagai. Wa ajnas mukhtalifah. Jenis-jenis mukhtalifah. Jenis mereka ni. Ada Arab, ada Ajam, ada Afrika, ada yang bukan Arab. Gitulah mereka ni berbagai-bagai jenis. Mereka juga tidak mendustakan begitu. Wa mazahib mukhtalifah. Mazhab yang pelbagai. Ada Syafi'iyah, ada Hanabilah, ada Malikiyah contohnya, ada Abu Hanifah, Hanafiyah. Jadi walaupun mazhab mereka berbagai, mereka tetap juga tidak mendustakan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa masyabahu zalik, dan apa seumpamanya. Wa bina ala zalik faqad yaksuru adal mukhbirin wa la yathbitu lil khabar hukm mutawatir. Dan dibina atas demikian, atas perkara ini, qad yaksiru. Qad masuk fi'il mudhari', dia masuk kadang-kadang. Maka kadang-kadang ramainya bilangan orang yang mengkhabarkan itu dan tapi tidak sabit khabarnya hukum mutawatir. Kadang-kadang ada juga begitu. Faqad yaqilu adadan nasiban wa yathbitu khabar hukum mutawatir. Kadang-kadang juga sedikit bilangannya secara nasabnya, tetapi sabit khabarnya hukum mutawatir. Ada juga begitu. Contohnya dia tak ramai, tetapi hukumnya itu hukum mutawatir. Iaitu mengikut keadaan rawi tersebut. Itu pun ada sedikit pengecualian. Ada sedikit rawi. Nanti kita lihat macam dikatakan sikit dia bilangannya, tapi khabarnya itu hadisnya hukum mutawatir. Baik. Soalan seterusnya, hal yushtaritu lil tawatir 'adad muayyan. Adakah disyaratkan bagi hadis mutawatir ini bilangan tertentu? Ada bilangan tertentu ke? Baik, pandangan pertama, jumhur ulama ala annahu la yushtaritu ala tawatir 'adad muayyan. Jadi para ulama dia tidak mensyaratkan hadis mutawatir itu dalam bilangan tertentu. Wal dhabit fi tawatir
ay yatawafiru adul yahsilu ma'hu al-yaqin bisidqi al-manqul an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Yang dhabitnya, yang tetap, yang tepatnya dalam mutawatir ini ialah dia ada bilangan yang ramai yang menghasilkan bersama keyakinan dengan membenarkan apa yang disampaikan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya ramai dan perkara itu ada keyakinan yang membenarkan apa yang disampaikan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa dzalika tafawatu qillah wa kasrah hasaba ma yatawaffaru li tabaqah naqilah lil khabar min athiqati wal adalah wal dhabti wa nahu dzalik. Dan oleh demikian bilangan yang sedikit atau banyak ni mengikut ramainya dalam tabaqat, dalam setiap tingkatan yang disampaikan hadis itu dengan syarat dia bersifat siqah, maknanya rawi itu mesti dipercayai, bersifat adalah, rawi itu bersifat adil, dan dhabit, rawi itu bersifat dhabit. Dhabit ini ialah kuat ingatannya dan sebagainya. Jadi pandangan jumhur ulama berkaitan dengan adakah disyaratkan mutawatir atau tidak. Baik. Pandangan yang kedua, wa minhum man ishtarata fi tawatir adada bi ainihi la yaqul anhu. Dan sebahagian daripada ulama juga ada mensyaratkan dalam hadis mutawatir ini bilangan yang ditentukannya tidak kurang daripadanya. Yang pertama, arba'at, 4. Pandangan yang pertama kata 4. Ya. Kenapa? Sebab li'atibar hadzal adad fi syahadati bizina. Kerana ulama mengambil satu pandangan dengan menyatakan 4 orang ini ialah bilangan saksi dalam kes ataupun hukum had zina. Sebab itu diambil 4. Ini pandangan yang pertama. Wakila, pandangan yang kedua kata khamsah, 5. Li'atibar hadzal adad fi li'an. Ya, kena 5 ini, bilangan 5 merupakan bilangan dalam pengadilan li'an, la'an. Li'an ini maksudnya laknat, laknat sumpah dalam perkahwinan. Perkara yang ketiga, pandangan yang ketiga, qila isna ashar. Dikatakan ada 12. Sebab apa? Bilangan nuqaba fi qauli ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa laqad akhadallahu mitsaqa bani Israila wa ba'atsna minhum husna asyara naqiba. Ini 12 naqib. 12 naqib ni 12 kumpulan diikuti oleh 12 orang. Ini kisah bila mana Bani Israel dan Nabi Musa AS diselamatkan oleh Allah SWT daripada Fir'aun. Bila mana Fir'aun itu telah tenggelam di Laut Merah, maka dia keluar ke Mesir, lalu di sana Allah sediakan 12 naqib kumpulan dan 12 mata air untuk Bani Israel ini. Ini ada kisahnya lah, dibaca lah. Baik, ada pandangan 1, pandangan 2 dan pandangan yang ketiga. Wakila ghairi zalik. Pandangan selain daripada itu, li syawahid khasah fi umur bi ainiha. Dengan penyaksian yang secara khusus tentang perkara-perkara yang ditentukan. La dilalata fiha ala ishtirat hadzal adad fi tawatir hadis. Tidak ada dalil padanya untuk ditentukan syarat dalam bilangan hadis mutawatir. Ya. Ini pandangan-pandangan lah. Jadi kalau nak lihat pandangan yang jumhur, di sana dikata tak ada syarat khusus lah. Tak ada syaratkan khusus. Ya. Walau bagaimana ada juga pandangan-pandangan ulama yang lain kata 4, 5 atau 12. Tapi ikut pandangan yang tadi, ya, disyaratkan 10 ke atas. Al-aqal asyara ashkhas, 10. Ya, jadi saya lebih suka ambil pandangan ni, maknanya 10 ke atas. Baik. Dalam kitab lain pula ada juga yang mengatakan tentang syarat-syarat mutawatir ini. Ini pandangan-pandangan lain lah. Baik, yang pertama, ayakuna rawatuhu fi kulli tabaqatin min tabaqat isnadihi jam'un kabirun min rawat. Ya. Rawi-rawi ini dalam setiap tabaqat itu yang disanadkan ni, yang disandarkan, yang diriwayatkan ni, satu kumpulan yang besar daripada rawi, mesti ramailah.
وقد اختلف العلماء في عدة هذا الجمع فمنهم من قيده ب10. Jadi ulama ikhtilaf dalam menentukan bilangan satu kumpulan itu berapa ramai. Jadi ada yang dikaitkan dengan 10 orang. Wa minhum man qayyadahu bil 40. Ada yang dikaitkan dengan 40 orang. Wa minhum man qayyadahu bi aktsar min hadza adad hatta awsalahu ba'dhum ila aktsar min 300. Ada juga sebagian ulama mengaitkan dengan bilangan yang lebih ramai daripada tadi, yang dikatakan sebahagian mereka kata sampai pada jumlah 300 orang. 300 orang. Maksudnya ikhtilaf ulama berkaitan perkara inilah. Ada kata 10, ada kata 40, ada kata 300. Kita lihat apa pandangan Ibn Hajar Al-Asqalani. Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani. Ibn Hajar ni juga merupakan individu yang mensyarahkan kitab Sahih Al-Bukhari. Dia kata apa? Rahimahullah annal qawl as-sahih adam at-ta'yin al-adad wa ana al-ibrata bi ifadati ilmi. Fa kullu al-adad yufidu al-ilmi bi nafsihi mu'tabir wallahu alam. Jadi rahmat Allah Subhanahu wa taala bahawa pandangan yang sahih tidak ditentukan bilangannya. Kerana ibarah ini semuanya berdasarkan ilmu, ya. Dan penentuan 10, 40, 300, apa lagi tadi? 4, 5 ataupun 12 berdasarkan ilmu. Dan setiap bilangan itu bersumberkan pada ilmu itu sendiri. Wallahu alam. Ini pandangan Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani, ya. Cara kesimpulannya ramailah, ya, setiap tabakat tu. Yang kedua, istihal ittifaq jami' ruwat 'ala al-kazabi. Ya, mustahil secara mereka berpakat secara keseluruhannya para rawi ini untuk berdusta. Wa kadzalika istihalah wuqu'ul kadzab duna qasad minhum. Begitu juga mustahil berlakunya pendustaan tanpa qasad, maknanya tanpa atau secara tidak sengaja, mustahil tak sengaja, ya. Wal muradu ihalatul 'adah. Dan maksud mustahil secara adat ini ialah ayattafiqu 'alal kadzib 'amdan aw sahwan, iaitu berittifaq, bersepakat mereka untuk berdusta secara sengaja ataupun secara tidak sengaja. Ya, maksudnya sama ada sengaja ataupun tidak sengaja, maka bila mereka berdusta, maka hadis itu tidak jadi hadis mutawatir. Syaratnya tidak boleh berdusta. Syarat yang ketiga, istimrar wa adal tawatir al-mufid lil ilmi min ibtida ila sanad ila intaha. Mestilah berterusan bilangan hadis mutawatir ini yang memberi faedah bagi ilmu dimulakan pada sanad hingga akhirnya. Maksudnya daripada sahabat sampailah ke bawah. Yang mesti ramai. Wal maksud alla tanqisul kathrati falau zada fala yu'sir. Yang dimaksudkan itu ialah tidak kurang ramainya itu walaupun ditambah falau zada fala yu'sir. Kalau ditambah maka dia tidak akan mempunyai kesan dalam bilangan itu. Ya, mesti ramai. Yang keempat, ayakuna mustanid khabar al-his. Jadi yang disandarkan khabar itu mesti yang dirasa, dipegang. Daripada musyahadah atau sima, daripada penyaksian ataupun pendengaran. Fa kharaja makana mustanadihi al-aqal qaqul masalan inal wahid nisfu al-ithnain atau alam hadis adalah yang dikatakan disandarkan berdasarkan akal. Contoh yang tadi tu 1 bahagi separuh daripada 2 ataupun bahawa alam ini bersifat baru, maka itu tidak boleh dikatakan sebagai hadis mutawatir. Jadi mesti ada musyahidah atau sama'. Kata-kata apa? Sami'na, ra'ayna dengan lamasna. Ada 3 perkataan tu. Kalau ada hadis disusuli dengan perkataan tu, maka itu hadis mutawatir. Okey. Jadi sebulannya fakulul hadis jamul bainal hadats syurut arba'ah kana mutawatiran. Maka setiap hadis dihimpunkan dengan syarat-syarat yang 4 tadi tu, maka dikatakan sebagai hadis mutawatir. Wa kullul hadis lam tatawaffiru fihi hadzal syurut mujtama'ah bi an faqada walau syaratan wahidan minha summiya hadis ahadiyan. Maka setiap hadis yang tak mencapai pada syarat itu keseluruhannya bi an faqada, jika hilang
Walau syaratan wahidan, walaupun satu syarat, hilang satu syarat. Dia ada 4 tadi, hilang satu saja. Sumia, dinamakan hadis itu sebagai hadis ahad, bukan lagi hadis mutawatir. Baik. Hukum hadis mutawatir. Al-mutawatiru yufidul ilmi ad-daruri. Mutawatir, hadis mutawatir ini membawa pada ilmu daruri, ilmu yang penting, ilmu asas. Ya. Al-ilmu yaqini alladhi yattarul insan ila tasdiq bihi. Tasdiqan jaziman, iaitu ilmu yakin yang menjadikan manusia itu kepada membenarkannya. Membenarkan siapa? Membenarkan Allah Ta'ala dan membenarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tasdiqan jaziman, secara membenarkan secara jazam. Jazam maknanya yakin, putus, tak ada persoalan lagi yang boleh timbulkan daripada ataupun perbincangan berkaitan hukum yang ditentukan. Kama yushahidul amr bi nafsi, seperti siapa yang menyaksikan perkara itu dengan dirinya sendiri. Ya, contohnya kita nampak perkara itu depan mata. Jadi perkara itu perkara yakin lah. Ya. Fa innahu la yataraddadu fi tasdiqi. Mana tiada taradda ni taraja, yang berulang-ulang lah dalam membenarkannya. Cukup sekali je kita benarkan, yakin dah. Fakazalika khabar mutawatir, maka demikian itu ialah khabar atau hadis mutawatir. Lidzalika, oleh demikian, kana al-mutawatiru kulhu makbulah. Hadis mutawatir semuanya diterima. Makbulah, diterima. Wala hajat ila bahsa an ahwal rawatihi, dan tidak ada keperluan untuk mengkaji keadaan rawi-rawinya. Sebab sifatnya dah mutawatir. Jadi hukumnya itu hukum ilmu daruri, dan hukumnya hukum asas dan dipegang sebagai hukum dalam perkara akidah dan perkara ibadah. Okey. Baik, pembahagian hadis mutawatir. Baik, sebelum saya masuk ke hadis mutawatir, ada soalan? Ada soalan? Tak ada. Okey. Dia bagi ada pembahagian hadis mutawatir. Sebagaimana dalam gambar umum tadi, ada 2, iaitu lafzi dan ma'nawi. Baik. Hadis mutawatir lafzi. Al-mutawatir al-lafzi. Wa huwa ma tawatiru lafzihi wa ma'nahu. Tawatir ini iaitu apa syarat yang tadi? Yang pertama, syaratnya diriwayatkan oleh bilangan yang ramai. Yang kedua, mustahil mereka ini berdusta. Yang ketiga, setiap tabakat itu mesti ramai. Yang keempat, mesti al-hissi, mesti dipegang. Kataan lamastu, sami'tu, ataupun ra'aitu, ataupun sami'na, ra'aina, lamasna. Okey. Jadi tawatir lafzi ni, lafaznya itu mesti tawatir dan maknanya pun tawatir. Okay. Maksudnya lafaznya itu ramai rawi yang meriwayatkan, dan maknanya pun, makna hadis tu ramai juga hadis yang rawi yang meriwayatkannya. Contoh hadis, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa yang mendustakan padaku secara sengaja, maka tempatnya, kedudukannya dalam api neraka. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini diriwayatkan lebih daripada 70 sahabat. Ya, dan berterusan, kebanyakannya balzar, bahkan bertambah lagi fi baqi tabaqat sanad, dalam tabaqat-tabaqat sanad. Contohnya sahabat 70. Jadi sahabat ni meriwayatkan pada setiap muridnya ataupun tabi'in selepas itu, ataupun sahabat yang lain, anak dia ke 2 orang, maka dah 140. 140 tabi'in meriwayatkan pada tabi'in 2 orang lagi, mana dah ada 140 tambah 1 280. 80. Jadilah maksudnya ramai yang meriwayatkan hadis ni. Itu hadis tawatir lafzi, ya. Lafaz dan makna sekali. Manakala mutawatir maknawi. Mutawatir maknawi, ma tawatiru ma'nahu duna lafaz. Maksudnya mutawatir maksud saja. Lafaznya tak. Ya, lafaznya itu tidak diriwayatkan oleh ramai, tetapi maksudnya ramai. Ini maksudnya akan hukum itu mutawatir sebab ramai, secara maksudnya itu diriwayatkan oleh ramai rawi. Tetapi matanya atau lafaznya itu tidak, berlainan. Ya. Baik, contohnya hadis raf'ul yadain fi du'a. Hadis
suruhan Rasulullah untuk mengangkat dua tangan ketika berdoa. Ya. Hadis ni banyak macam lafaz ada. Lebih daripada 100 lafaz ni hadis ni. Tapi maksudnya apa? Angkat tangan ketika doa. Jadi mutawatir dari sudut maksudnya atau maknanya, tapi tidak di sudut lafaznya. Wa warida anhu sallallahu alaihi wasallam nahu mi'ah hadis. Ya. Sesungguhnya didapati daripada Rasulullah SAW berkaitan hadis angkat tangan ketika doa ni ada 100 hadis. Kullul hadis minha fi, dan setiap hadis padanya tentang apa? Annahu rafa'a yadayhi fi du'a. Mengangkat dua tangan ketika berdoa. Lakinnaha fi qadaya mukhtalifah. Akan tetapi dalam situasi yang pelbagai. Ya. Fa kullu qadiyah minha lam tatawatir. Situasi atau isu yang ketika mana Rasulullah melafazkan hadisnya itu tidak mutawatir. Ya, sebab apa? Sebab ada yang Rasulullah tunjukkan cara doa ketika di Arafah. Ada yang Rasulullah tunjukkan doa kepada seorang sahabat saja. Ada yang Rasulullah tunjukkan doa kepada sahabiah, sahabat perempuan saja. Maknanya berlainan keadaan, tapi isunya, maksudnya ialah berkaitan dengan mengangkat tangan, dua tangan ketika berdoa. Wa qadar mushtarik bainaha wa huwa raf'a indal du'a. Ya, yang dikatakan kadar, keadaan yang bersama itu yang dikatakan mutawatir ialah raf'u 'inda du'a, angkat tangan ketika doa. Tawatir, dia sifat tawatir bi'atibar majmu'at turuq. Dia sifat mutawatir sebab apa? Sebab dihimpunkan jalan-jalannya itu. Ada daripada Rasulullah sampai ke bawah tu, maksudnya dihimpunkan ramai daripada para sahabat. Okey. Ini contoh-contoh lain ya. Wujudahu za'ama ba'dhum anna al-hadith tawatir la wujud lahu. Ya. Mana pandangan sebahagian mereka bahawa hadis mutawatir ini tidak wujud baginya. Ya. Yang sahihnya ialah anal hadis mutawatir yujad. Hadis mutawatir ini terdapat, ada fi adadi, dalam bilangan la ba'sa min hadis, walaupun tak banyak dalam hadis. Walakinahu binisbati ila hadis ahad yu'tabaru qalila. Akan tetapi bila nisbahkan pada hadis ahad, hadis ni sikit. Dia nak bandingkan hadis mutawatir dengan hadis ahad, hadis mutawatir ni sikit bilangannya. Nak bandingkan hadis ahad, hadis ahad ni besar, banyak. Contoh-contoh hadis mutawatir. Hadis al-masu ala khuffain. Hadis rafa yadain fi salat. Hadis al-haud. Ini contoh hadis menyapu wuduk atas khuf. Ni atas kasut kulit. Yang ni kes bila mana dalam keadaan sejuk. Maka jika kasut tu diperbuat daripada kulit, maka kita boleh isyaratkan sapu pada kulit saja. Pada kasut saja. Itu dalam kaedah hukum fiqh bila belajar berkaitan fiqh ibadah. Yang kedua, mengangkat dua tangan dalam solat contohnya. Nah, ini yang kita bincang tadi. Hadis haud. Haud ni telaga, di mana bila orang Islam, orang beriman, dia bangkit dari kubur di padang mahsyar selepas tiupan sangkakala yang kedua, maka mereka semua akan pergi pada haud. Haud ni iaitu telaga yang mana diminum airnya. Bila siapa yang minum airnya, maka tidak akan dahaga ataupun tidak akan dahaga lah. Dia akan sentiasa tidak dahaga sampailah ke syurga. Ya. Baik, contohnya hadis lain lah. Nadarallah amra sam'al maqalati. Ini adalah. Ataupun hadis unzil al-Quran ala sab'a ahruf. Hadis man bana lillah masjidan bana Allah lahu baitan fil jannah. Hadis kulli maskaran haram. Hadis wailun lil aqab minan nar. Hadis ru'yatullah fil akhirah. Hadis an-nahyu an ittikhaz al-qubur masajidah. Ini semua ni la'alazi qalu innal mutawatir ya'izzul wujudahu. Mana wujud hadis mutawatir. Ini antara hadis mutawatir lah. Sama ada hadis tu mutawatir secara makna ataupun lafaz. Ya. Aradu bizalika tawatir lafzi. Yang dikendaki di sini ialah tawatir lafzi bi khilaf tawatir ma'nawi fa innu katsir. Berbanding dengan tawatir ma'nawi. Tawatir ma'nawi ni banyaklah hadisnya. Bihadza yakun khilaf lafzian, yang mana dia cuma bersalahan atau berselisih dari sudut lafaz sahaja. Ya. Jadi pembincangan ulama lafzi dengan ma'nawi. Lafzi ini mutawatir lafzi, dia lafaz dan makna sekali dia mutawatir. Manakala hadis
mutawatir ma'nawi, hanya ma'nawi sahaja yang mutawatir, lafaz yang tidak mutawatir. Baik. Kemudian seterusnya ini adalah beberapa kitab ataupun karangan-karangan ulama yang masyhur yang menghimpunkan hadis-hadis mutawatir, ya. Antaranya lah, kalau nak siapa nak rujuklah. Kitab ni kita tak lama ni. Contohnya kitab Al-Azhar Al-Mutanathiratu fil Akhbar Al-Mutawatirati oleh Imam As-Suyuti. Ia ni disusun mengikut bab, ya, bab. Atau Qutful Azhar Imam Suyuti juga. Yang ni ringkasan dari kitab yang ini, yang pertama tadi. Nuzumul Mutanathir fil Hadis Al-Mutawatir Muhammad bin Ja'far Al-Kitani. Ini antara kitab-kitab ni lah. Ya. Wallahu alam.